Okey, so sekarang kita nak masuk kepada teori had. Teori had. Okey, teori had ni nanti kalau peringkat lebih tinggi, peringkat matrix, peringkat degree, belajar dalam calculus nanti So kita akan belajar lebih detail lah. Okey, tapi hari ni kita nak belajar teori had ni berkenaan dengan dua keadaan sahaja. Okey, iaitu x menghampiri n, x menghampiri sesuatu nombor, dan x menghampiri infinity. X menghampiri infinity, x menghampiri yang tak terhinggaan. Okay? Alright, so keadaan x menghampiri infinity adalah keadaan pertama, keadaan yang basic. Okay, macam tadi yang Ustaz tunjuk tadi, kalau y sama dengan 1 per x, kalau had x menghampiri 2 contohnya. So kalau menghampiri 2, x menghampiri 2, sini menghampiri 2, sini menghampiri 2. So sebenarnya kita masukkan aja 1 per 2. So jawapan dia akan jadi 1 per 2. Had dia adalah 1 per 2. Okay, so kalau had apa-apa je, had x menghampiri 3, x tambah 3x kuasa 2 tambah 5. Okay, masuk saja 3 kuasa 2 tambah 5. Macam tu. 3 kuasa 2. Okay, 9 kali 3 27, 27 tambah 5 32. Itu saja. Okay, alright. Keadaan yang kedua. Okay, tadi keadaan pertama, kita ganti sahaja. Okay, so kalau ganti sahaja ni, kita akan dapat nilai dia lah. Okay, kalau x menghampiri n, so maknanya ax plus b, maksudnya jawapannya adalah a kali n tambah b. Itu jawapannya. Okay, maksudnya kita masuk je nilai n. Okay, ganti sahaja penggantian. Yang kedua, keadaan macam ni. Had x menghampiri 1, x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Ni contoh. Okay, kalau kita ganti je 1, lepas tu sini pun ganti 1, berapa awak dapat? Sini akan dapat kosong, sini akan dapat kosong. Kosong bagi kosong tak boleh. Okay, dia akan dapat tidak tertakrif. Betul. So sebenarnya bukan tidak tertakrif, sebenarnya kita kena buat dulu x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1 ni. Yang atas ni kita boleh faktor dulu, dia jadi x tambah 1 tolak x tolak 1. Faktor dulu per x tolak 1. So potong-potong, tinggal x tambah 1, baru ganti jadi 1 tambah 1. Maknanya jawapan dia 2. Lepas kita faktor, kita boleh potong, so tinggal ni saja. So x tambah 1 gantikan 1 tambah 1, jadi 2. Okay, alright. So kaedah kedua yang kita panggil sebagai pemfaktoran. Okay, so kalau yang pemfaktoran, kita kena faktor dululah. Okay, sebelum kita ganti, faktor dulu baru ganti. Faktor dulu baru ganti. Okay, alright. Yang ketiga, yang tak boleh ganti. Macam mana tak boleh ganti? Tak boleh ganti ni macam ni. X menghampiri n, had x menghampiri n, c ni constant. C ni constant. Constant ni maksud dia nombor bulat. Okay, contohnya macam ni. Had x menghampiri 3, 5. Apa maksud dia? Maksudnya macam ni, Ustaz tunjuk X, ni function ni lah, y sama dengan 5. Macam mana garis dia 5 macam ni, betul tak? So kalau kita letak 3 kat sini, apa nilai y dia nanti atas? Tetap 5, betul tak? Even kalau awak letak 5 ke 7 ke 1000 ke sejuta ke, awak naik atas, limit dia tetap 5, betul tak? So jawapan dia adalah C. Maksudnya jawapan dia adalah constant tersebut, C. So jawapan dia 5. Had lagi x menghampiri 9. Jawapan dia berapa? 9. Ni. Okey. Okey, yang ketiga tak boleh ganti. Alright. Okey, ini untuk had. Alright. So x menghampiri infinity pula yang keadaan kedua. X menghampiri infinity ni maksudnya macam ni. Maksudnya
Kalau tadi X menghampiri nilai daripada sebelah kiri, sebelah kanan menghampiri nilai, betul tak? 1 contohnya. Tapi kalau menghampiri infinity, maksudnya menghampiri sebelah kanan ni semakin lama semakin besar sampailah infinity. Itu maksud X menghampiri infinity. Okey. So, keadaan macam ni, kalau X tu menghampiri infinity, ada dua keadaan lah. Keadaan yang pertama, kalau keadaan AX A kuasa X. A kuasa X ni macam 5 kuasa X, 7 kuasa X, dan sebagainya. Okey. Kalau A kuasa X ni ada dua keadaan X. Pertama, kalau X tu lebih besar dari 1. Yang kedua, kalau X tu kecil pada 1. Kalau X lebih besar pada 1, contohnya 5, nombor biasa. 5 kuasa 3 125. 5 kuasa 5 jadi apa? Berapa makin lama makin banyak lah, betul tak? 5 kuasa 1000, makin lama makin banyak, menghampiri infinity. Maksudnya makin besar. Kita akan dapat apa? Had dia tiada had. Had dia infinity. Maksudnya macam ni, kalau X menghampiri infinity, A kuasa X, di mana A adalah kecil pada 1, jawapan dia adalah infinity. Had dia infinity. Makin lama tiada had. Betul, maksud dia tiada had infinity kan? Okay, alright. So yang kedua, kalau A besar pada 1 kalau A kecil pada 1, X menghampiri infinity, dia terbalik. Macam mana? Contohnya, kecil pada 1, 0.5. Okey, kalau kita ambil kuasa 2, nombor dia, kita tunjuklah kat awak. Okey, 0.5 kuasa 2 jadi apa? Jadi 0.25, betul? 0.5 kuasa 3 jadi apa? Jadi 0.125. 0.5 kuasa kita ambil lagi besar, jadi 8 lah kata. Jadi 0.0039006. Boleh nampak tak apa yang berlaku? Makin besar kuasa tu, makin kecil nilai dia. Makin lama makin kecil, sampailah kosong. Maksudnya, kalau suatu nombor menghampiri infinity, X menghampiri infinity, kita akan dapat kosong. Had dia kosong. Okey. Maknanya, kalau yang tadi A adalah besar pada 1, 5 ke atas, 1, 2 ke atas, 1, 2, 3 ke 5 ke atas kan, nombor 2 ke atas lah, nombor tu makin lama makin besar, so had dia jadi infinity. Tapi kalau yang ni makin lama makin besar, makin lama makin kecil, lama-lama sampai ke bawah, sampai kosong. So yang ini jawapan dia kosong. Okey, alright. Okey, yang kedua, keadaan dia adalah keadaan fungsi biasa. Keadaan fungsi biasa macam AX tambah B, macam tu lah. Ataupun bukan macam tu, keadaan dia macam U per V. U per V ni maksudnya ada fungsi kat atas per fungsi kat bawah. Maksudnya macam ni, contoh, had X menghampiri infinity, 3 tambah 2X per dengan 5 tambah 3X. Ni contoh Okey, senang saja. Kalau keadaan macam ni, apa yang awak kena buat ialah awak kena bahagikan atas bawah dengan dengan X kuasa tertinggi. X kuasa tertinggi. Contoh, kalau soalan ni, X kuasa tertinggi dia berapa? X kuasa 1, betul? Maknanya macam ni, kena buat macam ni, 3 tambah 2X per X per dengan 5 tambah 3X per X.
So jawapan dia awak akan jadi apa? Jawapan dia bukan jawapan lagi 3 per X tambah dengan 2X bagi X jadi 2. Betul. Ni bawah ni 5 per X tambah 3X per X jadi 3. Okey. Macam mana nak settle ni? Kita kena buat satu persatu. Had X to infinity. Kalau had X to infinity untuk 3 per X, infinity kat bawah. Makin lama, kalau X tu makin besar, nombor dia makin apa? 3 bahagi 5, 3 bahagi 7, 3 bahagi 100, 3 bahagi 1000. Makin besar pembawah, makin kecil nombor. Akhirnya dia akan jadi macam ni. Kosong. So ni akan jadi kosong. Ni X to infinity ni dia sama macam yang keadaan ni. X to infinity ni maksudnya, okey, ni 5 contoh katalah 2 sini, ni 2. Kalau infinity duduk mana-mana pun sampai akhir hayat sekalipun, ujung tu tetap limit dia 2, betul? Macam ni. So maknanya jawapan dia ni 2. Ni kosong, ni 3. So jawapan dia ni kosong tambah 2, 2. Kosong tambah 3, 3. 2 per 3 jawapan dia. Okey? Kita ambil satu contoh lagi. Kita ambil satu contoh lagi had X menghampiri infinity 3 lagi 5 tambah 2 X per dengan X tambah 3X ataupun 7X tambah 2. Okey. So mula-mula kena buat apa? 5 tambah 2X per dengan X kuasa berapa? 1. Ni pun 7X tambah 2 per dengan X kuasa 1 juga. Sebab sama. Okey, sekarang dia akan jadi apa? Dia akan jadi 5 per X tambah 2 bagi X. X bagi X jadi 2. 7X bagi X jadi 7. Betul. Tambah 2 per X. 5 per X akan jadi apa? Kosong. Tambah 2 jadi 2. 2. 7 jadi 7. Tambah 2 per X jadi kosong. So jawapan dia 2 per 7. Okey? Alright. So inilah semua teori had. Ingat yang ni je. X menghampiri net n, nombor bulat biasa. Boleh X menghampiri infinity. Okey? Senang saja.